Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ala Allahi tawakkalna, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Ilahi dengan limpah kurnia nikmat daripada Allah Azza wa Jalla. Kita dapat bersama-sama pada pagi ini dan mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, kita harapkan kita semua berada dalam limpah kurniaan dan jagaan daripada Allah Subhanahu wa taala dan kita berada di atas landasan yang betul yang bertepatan dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya harapkan supaya tuan-tuan semua berada dalam keadaan sihat walafiat bersama dengan keluarga yang tersayang, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan lagi kepada kita untuk kita teruskan hidup kita, untuk kita teruskan program kita. Jadi pada hari ini kita sambung yang disebut pada kemarin, iaitu berkenaan dengan cara syaitan menipu daya manusia. Hari ini pada perkara yang 10, iaitu an-nazghu wat-tahrish. Kemarin kita sebut iaitu taghyiru khalqillah, mengubah kejadian agama Allah Subhanahu wa taala, iaitu mengubah kejadian dan penciptaan Allah Azza wa Jalla. Itu adalah salah satu daripada cara syaitan ataupun tugas syaitan. Apabila syaitan dia nak manusia ni lari daripada fitrah semula jadi, dia hasut manusia supaya mengubah kejadian Allah Subhanahu wa taala. Dia ubah kejadian Allah. Kerana Allah Taala ciptakan manusia ini dengan firman-Nya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya aku jadikan manusia ini dengan sebaik-baik kejadian. Aku jadikan manusia ini dengan sebaik-baik kejadian. Maknanya apa? Tuan-tuan rahmati Allah, maknanya manusia ini sebaik-baik kejadian apabila manusia menggunakan peraturan, apabila manusia menggunakan undang-undang Allah Subhanahu wa taala untuk dihidup sebagai seorang hamba Allah, maka dia akan jadi sebaik-baik manusia. Dan Allah Ta'ala sebut sebaik-baik manusia itu kuntum khaira ummah. Kuntum, kamu semua disebut sebagai khaira ummah, umat yang terbaik. Apabila kamu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ni kita panggil buat kerja dakwah. Kerja mengajak manusia kepada benda yang baik dan mencegah kemungkaran. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, dan juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia boleh menjadi sebaik-baik umat apabila mengikut garis panduan daripada Allah Azza wa Jalla. Baik. Allah Taala berfirman, Qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna asy-syaitana yanzaghu bainahum inna asy-syaitana kanal insani aduwwan mubina. Allah Ta'ala sebutlah surah Isra ayat yang ke-53. Yang bermaksud, dan katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang beriman supaya mereka bercakap dengan yang lain dengan kata-kata amat baik, terutama kepada orang yang menentang kebenaran. Kerana sesungguhnya syaitan itu sentiasa menghasut di antara mereka yang mukmin mereka supaya berkelahi melalui perkataan yang jahat dan kasar. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang amat nyata bagi manusia. Baik.
Sehubungan dengan hal ini, ikutilah sebuah hadis sahih daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, didatangkan kepada Nabi SAW seorang lelaki minum arak. Baginda bersabda idribuh, yakni pukullah dia. Berkata Abu Hurairah, sebahagian kami pukul dengan tangan, dan ada pukul dengan kasut, dan ada yang pukul dengan kain. Maka setelah selesai dari itu, salah seorang dari mereka berkata, iaitu akhzakallah, yakni Allah menghinakan kamu. Rasulullah SAW bersabda, la taqulu hakadha, la tu'inu alaihi syaitan, yakni jangan engkau berkata kepada saudaramu seperti yang demikian itu, janganlah engkau sekalian membantu syaitan ke atasnya. Dan pada satu riwayat, la takunu aun asyaitani ala akhikum, yakni jangan engkau menjadikan pembantu syaitan ke atas saudaramu. Hadis ini dalam Sahih Bukhari. Dan berkata Allah menghinakan kamu ini adalah sampai tujuan syaitan daripada saudaramu, di mana syaitan menghendaki supaya menghinakan saudaramu. Pada satu riwayat yang lain, walakin qulu Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu, yakni berdoalah untuknya supaya Allah Ta'ala ampunkan dosanya. Wahai Tuhanku, ampunilah baginya. Wahai Tuhanku, curahkan rahmat kepadamu. Baik. Daripada kenyataan ayat dan hadis juga yang kita bawa tadi, menunjukkan kepada kita bahawa memang syaitan menggoda manusia supaya kita berkata benda-benda yang tidak baik kepada saudara kita. Hasil daripada perkataan yang tidak baik kepada saudara kita itulah yang menjadikan permusuhan di antara kita. Cerca, menyindir dan sebagainya, sebagaimana yang berlaku pada hari ini dalam Facebook. Kita tengok bagaimana kita menyindir, sindir kawan tu, kita sindir kawan ni, kita kata kawan tu, sampai ada satu akhta dia panggil, menghina tubuh badan orang. Body apa dia panggil tu, satu akhta, iaitu menghina tubuh manusia. Kadang-kadang kita hina dengan perkataan yang tidak baik. Dan Nabi kita Muhammad SAW, Nabi suruh pukul kerana mereka tu buat dosa minum arak. Tetapi Nabi SAW tidak bagi kita kata, tidak beri kita kata Allah menghinakan kamu, semoga Allah Subhanahu Wa Taala melaknat ke atas kamu. Itu adalah larangan Nabi kita SAW. Kecuali dia memang musuh Islam. Dia memang musuh Islam yang membuat khianat kepada Islam. Itu pun kalau dia tu orang kafir tetapi dia tidak buat khianat kepada Islam. Kita hendaklah bina hubungan yang baik sebagai seorang manusia dengan dia. Itulah dibawa oleh ajaran agama kita, dan agama kita sesekali tidak membenarkan kita semua melakukan perkara-perkara yang lebih daripada batasan sebagai seorang ilahi manusia. Memang Allah Ta'ala memang suruh kita bercakap dengan bercakap yang baik. Bagaimana hadis Nabi lagi, Nabi sebut itu, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyakul khairan, hendaklah dia berkata benda yang baik, aw liyasmut, ataupun dia diam. Kalau nak berkata, biarlah berkata benda yang baik, ataupun dia diam. Diam itu lebih baik daripada berkata, sekiranya berkata itu dengan perkataan yang tidak baik. Oleh kerana itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, dalam bab ini, kadang-kadang kita tidak perhati apabila kita mengeluarkan perkataan boleh menyakitkan hati kawan kita, ataupun menyakitkan hati suami kita, ataupun menyakitkan hati isteri kita. Kita buat keluar satu perkataan yang mana dia terasa hati. Itu adalah salah satu daripada an-nazru wa tahrishu, iaitu hasutan supaya berkelahi dan berlaku rusuhan. Bersuhan ni maknanya berlaku mogok, berlaku tunjuk perasaan. Itu semua adalah salah satu daripada cara syaitan untuk menghasut. Apabila berlakunya rusuhan, apabila berlakunya tunjuk perasaan, saya kekacauan akan berlaku. Sebab itu dalam bab apa sahaja kita perlu ada garis panduan hak dia. Hatta kita berkelahi pun ada hak dia, kita bergaduh pun ada hak dia. Islam tidak membenarkan kita bergaduh lebih pada 3 hari. Jiwa manusia nak marah ni adalah Islam. Tidak boleh nak buang jiwa nak marah. Sesiapa sahaja ada perasaan nak marah kepada orang lain. Tetapi apa yang perlu iaitu kita bawa balik semula kepada agama Allah Ta'ala ni, iaitu kalau kita nak marah pada orang, berkelahi dengan orang, hanya 3 hari sahaja.
Lebih daripada itu bukan ajaran sunnah Nabi SAW, tetapi itu telah termasuk dalam tipu daya syaitan yang menipu manusia. Itulah tujuan syaitan, supaya manusia hiduplah keadaan berbalah. Akhirnya manusia telah pun memutuskan apa yang dihubungkan oleh Allah Azza wa Jalla, itu wa yaqta'una bima amara Allahu bih. Dia memutuskan apa yang disuruh oleh Allah Ta'ala, supaya Allah Ta'ala suruh gabungkan, Allah Ta'ala suruh hubungkan, iaitu silaturrahim. Silah makna perhubungan, rahim makna rahim ibu tu. Pada rahim yang sama, buat apa kita nak bergaduh? Kalau kita keluar daripada rahim yang sama, apatah lagi yang kita bergaduh itu, yang kita berkelahi itu sama-sama Islam. Yang kita nampak dalam negara kita itu berkelahi dalam masalah politik. Begitu teruk, sampai tak bertegur siapa. Sedangkan kita boleh bertegur. Kita hanya bergaduh dalam masalah pandangan dari sudut nak mentarbir sahaja. Macam mana kita nak buat. Tetapi kita jangan bergaduh sehingga caci, sehingga memaki, berkata-kata yang tidak betul, tulis dalam Facebook dan sebagainya, perkataan yang tidak baik. Itu semua adalah hasutan syaitan yang mari menghasut kita, supaya kita berada pada keadaan yang selalu kacau bilau, yang selalu dalam permusuhan. Baik. Kemudian apa yang kita sebut di sini lagi, iaitu Allah Subhanahu wa taala ni, subhanallah, amat sedikit para pendakwah yang akan faham dengan fiqhud dakwah. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita tidak bersabar di dalam menghadapi ujian semasa membawa ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila kita rasa syaitan ni menghasut kita pada jalan yang rosak, kita sebagai seorang pendakwah yang bawa balik orang kepada agama Allah ni, kita kena la hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kita tidak ada daya upaya kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menolong kita. Dan percayalah, dengan percakapan yang tidak baik, dengan menghina dan mengherdik, boleh menjadikan seseorang itu lari daripada dakwah. Oleh itu sesiapa yang tergelincir dalam jalan Nabi SAW dalam membawa dakwah ini, maka dia telah pun tersesat jauh daripada jalan yang sebenar. Yang pertama sekali, kita kena faham apa dia dakwah itu sendiri. Ramai orang boleh bercakap, ramai orang boleh beri tazkirah, tetapi tidak ramai yang boleh menggunakan dalil dan nas yang betul dalam menyampaikan hujah. Syaitan dia menipu pada ruangan ini, ruangan untuk memberi dalil. Dakwah adalah salah satu daripada kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah. Kul, katakanlah, hadhihi sabili, ini jalanku, ad'u ila Allah, bawa balik manusia kepada Allah Ta'ala, ala basirah, di atas hujjah. Hujjah dan keterangan inilah yang menyebabkan manusia itu terpikat dengan dakwah ini. Bukan bermakna dakwah ini satu benda yang semua orang boleh pikul dakwah ini, tetapi jalan dakwah ini adalah jalan para Nabi alaihimussalati wassalam, yang mana kita semuanya akan dihasut oleh syaitan apabila kita tidak mengambil Al-Quran sebagai dasar kita. Baik. Sebab itu kalau kita tengok Nabi Yusuf alaihissalam, sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala berpesan kepada dia, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah. Dan jika engkau wahai Muhammad dihasut oleh sesuatu hasutan daripada syaitan, maka hendaklah engkau meminta perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu amat mendengar lagi amat mengetahui. Ayat ini Allah Taala sebut apabila kita hendak rasa bahawa syaitan itu nak masuk dalam hati kita nak buat jahat, maka cepat-cepat kita kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita minta berlindung dengan Allah. Kita tengoklah bagaimana perkataan Nabi Yusuf dah. Nabi Yusuf ni kalau nak kira adik-beradik dia buat pada dia, la haula wala quwata illa billah.
Tidak ada sebab kecuali kedengkian syaitan yang masuklah jiwa adik-beradik dia supaya jadi dengki satu sama lain. Dengki. Buang dalam telaga, duduk dalam telaga. Diambil, dijual oleh orang. Dijual jadi hamba, menjadi hamba kepada Menteri Keuangan. Pada ketika itu, bila menjadi hamba kepada Menteri Keuangan, duduk dengan Menteri Keuangan, last sekali kena goda. Bila kena goda, masuk dalam penjara, bila duduk dalam penjara, berdakwah dalam penjara, sehingga keluar penjara dan menjadi raja. Bila adik-beradik dia mari berjumpa dengan dia, Nabi Yusuf ni bila adik-beradik dia mari berjumpa dengan dia, la haula wala quwata illa billah. Allah Ta'ala punya cerita dalam Quran cukup hebat. Dia mari berjumpa, Nabi Yusuf kenal adik-beradik dia, tapi adik-beradik tak kenal. Tak kenal tu bukan apa, tak munasabah. Apabila budak yang dibuang dalam telaga ni boleh jadi raja, tak munasabah. Ingat ke tidak ada dah. Dia tengok, lama-lama Nabi Yusuf tengok adik-beradik dia. Cuma apa yang kita boleh ambil di sini apabila adik-beradik dia tanya Nabi Yusuf, qala hal anta Yusuf? Adakah kamu Yusuf? Qala ana Yusuf. Wa hadha akhi. Qad manna Allahu alaina. Wa man yattaqi wa yasbir. Fa inna Allaha wa man yattaqi wa yasbir. Nabi Yusuf sebut, qad manna Allahu alaina. Ini merupakan kurniaan Allah kepada aku. Yang hebat lagi Nabi Yusuf sebut iaitu min ba'di an nazagha asyaitanu baini wa baina ikhwati. Apa dia? Nabi Yusuf kata setelah syaitan merosakkan hubungan antara aku dan saudaraku, menyebabkan aku dizalimi oleh mereka dan aku dibuang dalam telaga. Maknanya Nabi Yusuf bila adik-beradik dia mari jumpa dengan dia, tidak ada satu pun Nabi Yusuf kata bahawa ni sebab kamulah dulu muka membuang aku dalam telaga. Dia tidak ungkit pun kes yang lepas. Supaya dia jaga perkataan dia, adik-beradik dia tak berasa hati. Begitulah apabila orang minta maaf dengan kita, kita tidak ungkitlah yang lepas. Kerana dia telah memohon maaf dan kita sebut bahawa bila dia memohon maaf, kita jangan sebut lagi hal lepas. Kita tak sebut dah hal lepas. Orang politik, dia tak baca kisah ni. Dia tak baca kisah ni orang politik ni. Dia tak baca kisah Nabi Yusuf. Sebab tu apabila seseorang tu dah balik semula kepada jalan yang betul, bila dia berpolitik jauh, dengan politik-politik yang bukan daripada ajaran Nabi SAW, tiba-tiba apabila kawan ni balik semula, dia mainkan balik video hak lepas-lepas. Sedangkan benda tu benda yang salah. Orang politik tidak ada benda ni. Kalau dia buat baik pun dia ungkit. Dulu saya ni begini, dulu saya ni begini, rakyat tak kenal budi saya begini-begini. Itu orang politik. Orang politik yang tidak belajar sunnah Nabi SAW, hancur dia punya perbuatan. Tapi kalau orang politik menjadi seorang yang sebagaimana Umar bin Khattab, sebagaimana Abu Bakar Siddiq, sebagaimana lagi Uthman ibn Affan, sebagaimana Umar Abdul Aziz, mereka semua orang yang taat pada Allah Subhanahu wa taala, mereka hidup dalam landasan agama yang betul dan mereka bawa pemerintahan di bawah acuan yang betul. Maka dia menjadi seorang ahli politik yang mana kerja politik dia itu boleh membantu dia dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Banyak pahala Tuhan bagi pada orang politik kalau dia ikut kehendak Allah. Sebab dia penguasa, sebab dia yang buat undang-undang, sebab dia yang membuat dasar. Setiap dasar dan undang-undang yang dibuat oleh orang politik menentukan bagaimana gaya hidup rakyat itu nak hidup macam mana, di bawah landasan mana. Dan kalau dia berjaya mendidik rakyat dia menjadi seorang hamba Allah Ta'ala, banyak pahala Tuhan bagi pada dia kerana dia ada kuasa dan dia menggunakan kuasa tersebut ke arah jalan yang betul. Nabi Yusuf tadi, apabila saudara dia minta maaf dengan dia, dia tak salah saudara dia, tapi dia kata apa? Min ba'di an nazagha syaitan. Syaitan yang buat kamu jadi begini, dan kita menjarakkan hubungan aku dengan kamu, baini wa baina ikhwati, di antaraku dan di antara saudaraku. Itu perkataan yang dikeluarkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Oleh kerana itu, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah,
Begitulah penegasan Nabi SAW, inna iblis qad ya'isa an ya'buduhu al-musallun walakin fit tahrishu bainahum. Itu sesungguhnya hadis ni Allah Ta'ala sebut, Nabi SAW sebut dalam Sahih Muslim, sesungguhnya iblis telah putus asa daripada bahawa beribadah kepadanya oleh orang yang mengadakan solat. Akan tetapi syaitan tetap mengadakan rancangan untuk berkelahi dan memecah belahkan antara mereka itu. Iblis apabila seorang hamba Allah melakukan solat, dia jadi putus asa. Bila orang itu beribadah kepada Allah, dia menjadi seorang yang putus asa, tetapi dia tidak putus asa dia tu tidak, orang panggil, tidak berhenti setakat tu. Dia akan buat rancangan jahat supaya bergaduh sama sendiri. Kita tengok hari ni, bergaduh ni bukan di pasar, di masjid pun bergaduh. Bergaduh ni bukan di pasar bergaduh tu. Saya rasa di pasar tak bergaduh macam masjid bergaduh. Masjid dia bergaduh sakan. Orang suruh ikut garis panduan, dia tak ikut garis panduan. Sebab apa? Sebab syaitan duk bisik ke dia. Dia ikut syaitan, dia tidak ikut Nabi SAW. Lagi kuat syaitan di masjid ni, lagi kalau syaitan di pasar tu pangkat kopra je, syaitan di masjid ni pangkat sarjan. Sebab apa? Tujuan dia nak pecah belah. Pecah belah. Macam mana kita dengar masjid bila tukar jawatan kuasa, dia tahu dia nak tukar tu, habis duit masjid dia buat lagi. 1 sen pun tak tinggal. Tu kepala syaitan besar sekali tu. Sebab apa perkara ni berlaku ni? Sebab syaitan mari, walaupun dia tu semayang, okey dah. Kira-kiranya syaitan putus asa dah bila dia buat amal ibadah tu. Tetapi syaitan boleh masuk lagi dalam jiwa dia dengan cara berpecah belah. Dengan cara pecah belah. Carilah masjid atas muka dunia ni. Kalau kita cari satu masjid, kalau kawasan kita perlih ke mana ke, ya tidak ada pergaduhan. Mesti ada. Orang tak puas hati dengan tu imam lah. Tak puas hati dengan Tok Bilal lah. Bendahari pun berada hak kedekut sangat buat masjid, pergi duit masjid macam duit mak bapak dia. Tu masalah juga. Tak, bila duit masjid ni, gunakan untuk masjid. Gunakan untuk masjid dan imarah masjid. Tu. Tapi dia rasa macam syok tengok duit banyak masjid. Bila kita kata buatlah program, dia ni jenis cengeng, dia pun marah orang. Biar duduk situ, dia kata. Mati kan gitu. Tu orang panggil kesilapan dalam mengurus masjid, yang mana syaitan telah masuk campur dalam bab tu. Baik. Kira-kiranya semayang tu boleh cegah dah. Tetapi apabila syaitan tidak berputus asa, dia akan goda lagi manusia, dia akan goda lagi sehingga berpecah belah sama kita. Baik, yang ke-11, wa'dun ghurur. Perjanjian dusta dan tipu daya dengan cara menggalakkan bakhil dan membazir. Ayat Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 268, asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Syaitan itu selalu menjanjikan kepalsuan dan menakutkan kamu dengan kemiskinan jika kamu bersedekah dan menderma. Dan sebaliknya syaitan menyuruh kamu mengerjakan perbuatan keji seperti bakhil, kedekut dan maksiat. Dan manakala Allah menjanjikan kamu dengan keampunan dan kurniaan kelebihan daripada sisinya menerusi amalan sedekah dan kebajikan, dan Allah itu amat luas pengetahuannya lagi amat mengetahui. Baik. Daripada ayat ini kalau kita tengok, Allah Ta'ala sebut syaitan ini dia janji yang palsu. Ayat ini kalau kita tengok ada dalam surah Ibrahim berkenaan dengan khutbah syaitan. Syaitan akan berkhutbah, diberi oleh Allah Ta'ala, diberi peluang untuk berucap di hari akhirat. Di saat manusia tidak ada seorang pun diberi untuk berucap di negeri akhirat, syaitan boleh tauliah masa itu. Syaitan sebut, وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ. Itu perkataan syaitan sampai ke habis ayat tu.
Ama kana li alaikum min sultan illa an da'utukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi inni kafartu bima asyraktumuni min qabl innaz zalimina lahum adzabun alim. Itu perkataan syaitan. Wa qala syaitan, syaitan kata innallaha, janji Allah kepada kamu tu janji yang benar, janji aku janji yang bohong. Cuba kita tengok. Macam mana Allah Ta'ala nak elak kita daripada terima perjanjian dengan syaitan ini. Allah Subhanahu Wa Ta'ala beritahu awal-awal lagi kepada kita, umat manusia ni, bahawa ini khutbah syaitan. Dan perkara ini ialah yang syaitan akan sebut di negeri akhirat. Dengan kata lain, orang yang betul-betul beriman kepada Allah Azza wa Jalla, dia akan terima. Dia akan tidak dijanji syaitan dengan janji yang palsu. Dia tidak sekali-kali akan ikut perjanjian dengan syaitan. Kerana ini perkataan syaitan yang syaitan akan sebut di negeri akhirat. Yakin dengan ayat Allah Ta'ala, sebarang janji syaitan ditolak. Kerana perjanjian syaitan selalu buat kamu rugi dan selalu menjanjikan kepada kamu benda yang kemiskinan. Maknanya apa? Kalau kamu bagi banyak ni sedekah banyak, kamu rugi. Tetapi dia suruh kita membazir. Membazir itu sebenarnya rugi, tapi dia ubah. Membazir tak rugi, membazir ni bagi dia membazir lah benda ni. Tapi sedekah tu jadi rugi. Allah Ta'ala sebut lagi dalam Al-Quran, وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ وَكَانَ الشَّيْطَانُ رَبِّهِ كَفُورًا. Dan janganlah kamu membazir harta bendamu sampai melampau, kerana sesungguhnya orang yang membazir itu saudara bagi syaitan. Allahu Akbar. Orang membazir itu saudara bagi syaitan. Hidup dalam keadaan membazir, walaupun semayang, syaitan itu saudara bagi dia. Teruklah saudara bagi syaitan ni. Kalau kita kawan biasa, sahabat biasa ni rasa tak rapat lagi, kalau saudara mara tu rasa rapat. Maka begitu rapatnya syaitan ni, Allah Ta'ala kata dia tu menjadi saudara kepada kamu. Kamu duk jadi saudara pada dia. Ya'iduhum wa yamunnuhum wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Tuhan sebut lagi dalam surah An-Nisa ayat 120. Syaitan itu memberikan janji-janji dan angan-angan kosong kepada mereka. Tetapi apa yang dijanjikan syaitan itu tidak lain hanya tipu daya belaka. Jangan terpengaruh dengan janji syaitan. Manusia kena hidup di antara dua, yang tidak kedekut dan tidak membazir. Kena hidup dalam keadaan begitulah. Kedekut sehingga rasa bahawa harta ni hak dia, bukan hak Allah Ta'ala. Sehingga rasa tidak ada hak atas harta dia untuk orang lain. Zaman saya mengaji dulu, zaman kita mengaji dulu, Syekh sebut, dia kata, kamu ambil nasi satu pinggan, kamu letak. Semua nasi dalam pinggan tu, kamu tidak boleh pastikan dia masuk dalam perut kamu. Allah Ta'ala agihkan walaupun duduk dalam pinggan kamu, ada hak tumpah sikit-sikit. Hak mungkin menjadi rezeki lain, iaitu rezeki semut. Walaupun kamu ambil dengan tangan kamu kerja. Nak beritahu begitulah aturan Allah Ta'ala. Di atas duit gaji kita dapat tu kadang-kadang bukan milik kita sepenuhnya. Ada menjadi milik orang lain. Orang kedekut ni selalu rugilah. Selalu rugi. Ada benda je Allah Ta'ala ambil rezeki dia melalui sifat kedekut dia. Dia tidak akan hidup dalam keadaan yang aman dengan rezeki dia. Allah Ta'ala ambil. Kadang-kadang kena tipu. Kena tipu. Berapa banyak orang yang kedekut tapi kena tipu. Tipu situ, tipu sini. Orang tipu dia penuh duit dia. Dia nak bagi pada masjid, kedekut. Tapi dia duduk kena tipu sepanjang hidup dia. Sebab apa? Sebab dia hidup dalam keadaan yang Allah Ta'ala tidak berkati. Walaupun rezeki itu milik dia. Walaupun hak dia. Tetapi ada sifat kedekut dalam hati dia. Kemudian, dia akan membelanjakan harta dia secara yang tidak sempurna, iaitu pembaziran berlaku dalam bab belanja harta. Dan itulah banyak sebenarnya manusia tertipu dengan syaitan, bab harta ni banyak. Manusia bergaduh pun bab harta,
Bila bab harta, bergaduh sebab harta, putus silaturahim putus sebab harta. Bergaduh, berebut tanah. Berebut tanah, berebut rumah, berebut macam-macam perkara yang manusia kerja berkenaan dengan harta ini. Bagaimana Nabi kita SAW telah petunjuk kepada kita contoh yang terbaik dalam bab penjagaan harta ini. Dan ada manusia yang masuk dalam kuburnya tidak diterima amalannya oleh kerana pengurusan hartanya tidak betul. Dan di antara benda yang akan ditanya oleh Allah adalah tidak berganjak seorang anak Adam di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat, kecuali ditanya dengan beberapa soalan. Di antaranya, harta ni mau ambil di mana, mau pergi ke mana. Ambil di mana tu mungkinlah kita boleh pastikan benda tu benda yang halal. Tapi hak nak buat pergi ke mana tu? Kadang-kadang kita buat pergi kepada benda yang bukan tempat dia, yang akhirnya menjadi pembaziran. Kita nak bagi makan pada orang, kita bagi makan benda hak molek, benda hak baik. Ada orang beri makan kepada orang, lebih hak dia tu baru dia makan. Beri makan pada orang. Begitu juga dengan pakaian. Hak dia tak tergamuk nak pakai tu dia bagi pada orang. Itu jiwa manusia. Kadang-kadang hak kita tak lalu pun nak makan, kita sendiri pun nak makan tak lalu, tapi kita boleh bagi pada orang benda tu. Sebab apa? Kita sendiri pun tak boleh nak telan, kita pun beri pada orang benda tu. Zaman kita kecil-kecil dulu, orang bagi benda hak molek pada orang. Tutup nenek kita aja. Buah durian, hak molek bagi pada orang. Kita duk kata, dia kata, kita kata, hak tak molek ni, minum, makan anak cucu. Kita kata, kita tak tahu. Rupanya hak tu lah ajaran Nabi. Hak elok tu beri makan pada orang. Hak tak elok tu beri pada kita. Rupanya dia ajar pada kita tu ajaran Nabi dah. Kita duk kata ke dia, kedekut tak orang aku ni. Hak tak elok bagi makan pada kita. Hak elok semua duk bagi pada orang. Buah cempedok, hak elok pun bagi pada orang. Hak anak cucu ni makan, hak lebam-lebam je. Rupanya itu ajaran Nabi dia ajar pada kita. Alhamdulillah, Allah maghfir lahu, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa dia. Itulah sebenarnya ajaran Rasulullah. Rasulullah SAW tidak pernah memutuskan harapan seorang manusia. Tidak pernah sama sekali. Sehingga Nabi kita SAW tunjuk contoh yang terbaik sekali. Kadang-kadang kita ni, minta maaf lah saya sebut apabila ustaz ke apa ke, kita kata derma bagi makan pada orang, Tapi duit kita tak pernah sekali keluar belanja orang. Itu masalah juga. Bagi makan dengan orang, tinggal ambil duit semua. Sekali-kali tinggal ambil duit. Duk kawan 20 tahun, duk tinggal ambil duit situ. Nah, itu dia. Tu boleh kita nampak harta banyak, tanah banyak, semua banyak. Tapi tidak ada ruang dalam hati dia rasa bahawa ni adalah milik Allah dah kena bagi mengikut jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk akhirnya pada hari ini, tuan-tuan rahmati oleh Allah, selain daripada itu, dalam keadaan kita nak menguruskan harta kita supaya tidak jadi membazir, sebagaimana saya sebut selalu bahawa kita perlu menilai di antara dua perkara, dan hal ini disebut oleh Dr. Sukhardawi di antara keperluan dan kemahuan kita. Keperluan dan kemahuan kita. Apa yang perlu, silakan. Apa yang mahu, tengok dulu kemahuan kita itu berada pada tahap yang macam mana. Apakah kita mendahului kemahuan kita lebih pada keperluan kita. Dalam bab kita duduk sekarang ni, duduk berkurung. Benda ni amatlah penting di antara kemahuan dan juga keperluan kita. Keperluan hidup kita pada hari ini, kita perlu serasikan dengan keadaan yang ada pada hari ini. Makan kita dan sebagainya, jangan terlalu mewah dan sebagainya. Sebab kita tak tahu lagi apa yang akan berlaku. Kita sentiasa duduk dalam keadaan berjaga-jaga. Dan insya-Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kita pada pagi ini. Saya tak ambil masa yang banyak pagi ini, sebab 45 minit, 35 minit cukuplah untuk sama-sama kita tengok apa dia tipu daya syaitan. Dan ada lagi, lebih kurang dalam 4 perkara lagi, apa yang disebut sebagai tipu daya syaitan. Kita telah ambil 2-3 perkara pada hari ini, dan jangan kita jadi orang yang ditipu daya oleh syaitan dengan janji-janji yang kosong ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa fawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.